Mawen. Baik, lintas langsung negeri-negeri diteruskan dengan perkembangan dari Sabah. Antara paparannya, lebih 1.06 juta rakyat negeri Sabah telah terima agihan bantuan COVID-19 serta sumbangan kepada PKS yang terjejas pandemik berkenaan. Butiran lanjut, kita terus ke Kota Kinabalu bersama Konstantin Palawan. Konstantin. Ya, terima kasih Kamal Firman Shah. Salam sejahtera. Dewan Undangan Negeri Dun Sabah meluluskan rang undang-undang perbekalan tambahan kedua bagi tahun 2020 berjumlah RM709,644,230 dalam persidangan Dun Sabah yang ke-16 hari ini. Lebih separuh daripada peruntukan tambahan tersebut digunakan bagi membantu kerajaan negeri menangani pandemik COVID-19. Untuk itu, kerajaan negeri yang baru dibentuk, Pimpinan Gabungan Rakyat Sabah, terpanggil untuk meneruskan bantuan bagi meringankan bebanan yang dihadapi oleh sekalian rakyat yang terlibat. Sehubungan itu, di dalam anggaran tambahan perbekalan kedua 2020 ini, sejumlah 375,12 juta ataupun 53% adalah diperuntukkan untuk bantuan menangani pandemik COVID-19. Ketika membentangkan rang undang-undang tersebut, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menyatakan sejumlah RM160 juta juga akan diperuntukkan sebagai pakej bantuan prihatin COVID-19 kepada rakyat yang terkesan dan terjejas selain membendung penularan pandemik tersebut. Sementara itu, peruntukan tambahan terbesar yang melibatkan aliran wang tunai dalam anggaran perbekalan tambahan kedua 2020 adalah sebanyak RM169,872,106 yang disyor bagi menampung keperluan di bawah Jabatan Ketua Menteri meliputi pakej bantuan prihatin COVID-19 sebanyak RM135 juta. RUU tersebut dibahas ahli-ahli Dewan sebelum diluluskan sebulat suara. Speaker Dun Sabah, Datuk Kazim M. Yahya menangguhkan persidangan Dun yang diadakan dalam norma baharu. Sementara itu, lebih 1.06 juta rakyat negeri Sabah setakat ini telah menerima manfaat daripada peruntukan kerajaan negeri berjumlah RM160 juta untuk bantuan COVID-19. Datuk Haji berkata menerusi peruntukan itu, RM34.86 juta telah disalurkan menerusi program bantuan bakul makanan melibatkan 169,345 penerima untuk memenuhi keperluan harian rakyat Sabah yang terkesan akibat penularan COVID-19. Selain itu, kerajaan negeri juga telah memberikan bantuan kewangan sekali bayar kepada mereka yang terkesan pengecualian sewa gerai penjajah dan pengecualian sewa projek perumahan rakyat selama 3 bulan bermula Oktober lepas. Manakala bagi bantuan prihatin COVID-19 sebanyak RM3,759,400 telah dibelanjakan melibatkan 113,919 orang penerima seperti yang berikut. 1. Penerima bantuan AM, anak yatim, orang tua, kanak-kanak dan orang kurang upaya. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan lisan Wakil Rakyat Elopora, Kelvin Chong Kit Kyun, yang bertanya mengenai peruntukan dana disediakan kerajaan negeri untuk disalurkan kepada rakyat Sabah yang terkesan akibat penularan COVID-19. Datuk Haji berkata demikian dalam persidangan Dun Sabah di Kota Kinabalu. Sementara itu, menjawab soalan tambahan, Kelvin Chong, Datuk Haji berkata pemilik lesen perniagaan kecil-kecilan yang terjejas dengan pandemik COVID-19 tidak terkecuali diberi pertimbangan mendapat bantuan. Jelasnya pertimbangan itu penting bagi memastikan golongan peniaga kecil-kecilan berpendapatan tidak melebihi RM50,000 setahun tidak tercicir. Katanya kerajaan sentiasa akan memastikan bantuan kepada golongan yang terjejas di negeri ini mendapat bantuan sewajarnya tanpa mengira agama, kaum dan bangsa. Sebanyak 15,130 perusahaan kecil dan sederhana PKS di Sabah yang terkesan oleh penularan COVID-19 telah menerima bantuan kewangan daripada kerajaan negeri setakat ini. Timbalan Ketua Menteri 3 yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian Sabah, Datuk Dr. Joakim Gunsalam berkata, bantuan sebanyak RM1,000 masing-masing itu yang disalurkan menerusi kementeriannya diberi kepada usahawan mikro dan cottage berskala kecil dengan jumlah jualan tahunan tidak melebihi RM50,000.
Menurut Datuk Dr. Joachim, PKS merupakan sektor penting dalam ekonomi negeri yang mana PKS menyumbang hampir 98% daripada jumlah pertubuhan perniagaan di Sabah. PKS juga merupakan sektor utama menyokong pertumbuhan sektor pembuatan dan penyumbang dalam penyediaan peluang pekerjaan serta melahirkan usahawan-usahawan untuk memacu ekonomi negeri. Beliau berkata demikian pada persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah di Kota Kinabalu sebagai menjawab soalan Wakil Rakyat Luyang Pung Jinze yang ingin tahu usaha atau inisiatif yang telah dilaksanakan kerajaan negeri bagi memberi bantuan kepada PKS di Sabah. Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri 1 yang juga Menteri Kerja Raya Datuk Seri Bung Mokhtar Radin berkata kerajaan negeri memberi jaminan untuk menyelesaikan masalah bekalan air dan elektrik secara tuntas di negeri ini. Menurut Datuk Seri Bung Mokhtar, kerajaan tidak akan membiarkan rakyat terbeban disebabkan masalah bekalan air dan elektrik yang berlarutan sekian lama. Bagaimanapun, beliau meminta supaya kerajaan diberikan masa untuk menyelesaikan isu tersebut. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Wakil Rakyat Elopura Calvin Chong dan Wakil Rakyat Seri Tanjung Justin Wong Yun Bin mengenai isu air dan elektrik di negeri ini dalam sidang DUN di Kota Kinabalu. Kerajaan negeri perlu mewujudkan sebuah badan berkuasa multimedia bagi menangani isu kemiskinan digital di negeri ini. Ia penting bagi membolehkan kerajaan negeri memiliki kuasa mutlak dalam memantau dan menyelenggara peruntukan mengenai aspek pembangunan digital yang disalurkan di Sabah. Wakil Rakyat Usukan Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Said Keruak berkata demikian ketika mencadangkan usul ucapan terima kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Juhar Mahiruddin pada persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah. Beliau berpendapat isu itu tidak boleh dibiarkan berlarutan kerana akan memberi kesan ekonomi sebenar dan mengakibatkan Sabah ketinggalan lebih jauh daripada arus pembangunan. Sehubungan itu, Datuk Saleh berharap kerajaan negeri dapat merancang kaedah sewajarnya atau menyampaikan insentif bersesuaian untuk menangani isu kemiskinan digital negeri. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor ketika menggulung perbahasan ucapan dasar Yang di-Pertuan Negeri berkata, kerajaan negeri akan mengambil tindakan terhadap semua cadangan yang dikemukakan demi kebaikan negeri. Sekian berita dari Sabah petang ini bersama saya, Konstantin Palawan. Jangan lalai, terus waspada. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Kembali bersama Kamal di Angkasa Puri. Kamal, silakan. Baik, terima kasih Konstantin Palawan langsung dari Sabah.